harta benda dunia, kejayaan dunia. Berjaya dalam periksa, dia rasa dia cemerlang. Kan? Aku tak solat pun cemerlang dalam periksa. Saya tak solat, ustaz kaya. Ustaz kerja apa dapat? Nampak tuan-tuan? Sombongnya manusia. Dia tak tahu bahawa kebahagiaan itu bukan sebenar-benarnya dengan harta benda. Harta benda ni, bahagia ni tak boleh nak beli tuan-tuan. Dan betul tak tuan-tuan? Kita tengok orang, saya kadang-kadang malam-malam ni tuan-tuan buat operasi. Operasi apa kadang-kadang tuan-tuan bagi bantuan. Kadang tengok ni yang tidur tepi jalan tuan-tuan. Yang tidur hanya beralaskan apa? Ni, cardboard, kotak ni tuan-tuan, tepi jalan tidur, lena kita lalu, lori lalu, dia tak sedar. Ni yang tidur tilam empuk tu, 3 kaki, tak lena tidur, tergoleng sana, tergoleng sini. Kan? Nampak tuan-tuan? Betul? Kita boleh beli tilam yang mahal, lena tak boleh beli. Orang tu tidur kaki 5. Kita nak bagi bantuan ni kejut, cik, bangun cik. Berpuluh kali. Ustaz tak tahu, dia dah kena gam dah tu yang tak bangun tu. Betul juga. Dia dah kena gam tu tuan-tuan, satu botol. Mana nak sedar? Dah kena baik injek kan? Dia tak sedar. Tak kisahlah yang tu, tapi dia tidur di atas tempat yang macam tu, dia tidur lena. Orang yang tidur di atas tilam yang empuk tebal tu, 3 kaki tuan-tuan, queen size, king size, apa size lah kan, belum tentu lena tidur. Yang ni mahal ni, bahawa kebahagiaan itu belum tentu dengan mata benda, dengan harta benda. Berapa ramai orang yang banyak harta tapi tidur tak lena. Berapa orang yang banyak sumber kekayaan, rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi tak boleh nak makan apa-apa. Tak boleh makan dah, tinggal bubur je boleh makan. Kan? Rugi tuan-tuan. Tapi itulah kadang-kadang manusia, dia hanya nampak yang itu. Kan? Kadang-kadang dia tak nampak bahawa kejayaan, harta benda tu cubaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni nampak ni lah manusia nampak untung. Dia tak merasakan bahawa iman itu adalah benda yang paling penting. Taat tu benda yang paling penting. Kita taat, kita beriman kepada Allah, doa kita tak makbul. Jangan sedih, Allah Ta'ala simpan doa kita di hari kiamat, atau Allah Subhanahu wa taala tangguhkan doa kita. Yang penting doa, jangan putus. Wa anta muqinun bih, kata Nabi. Kita yakin doa tu akan dimakbulkan. Kalau tak dapat atas dunia, di akhirat Allah Ta'ala akan bagi. Tapi jangan tak minta. Tadah tu dengan bersungguh-sungguh. Kan? Ini kalau tadah, tengok orang sembahyang Jumaat tadah, ya Allah, dengan mulut nganga, ya Allah. Ini imam kat depan tu, ya Allah, berdoa bersungguh-sungguh ini. Allah, ustaz letih dah. Kan? Dah kena nasi bersandar dekat tiang masjid. Doa pun dah sampai ke bawah tu. La ilaha illallah. Teruknya manusia. Nak capai macam mana, kita tak bersungguh-sungguh. Kadang-kadang Allah dah doa ustaz, tak makbul. Ni. Jangan kita sebut benda yang macam ini tuan-tuan. Memang doa kita tak makbul. Kita minta. Kadang-kadang doa ni saya nak ajar tuan-tuan, jangan dalam bentuk yang terlalu rasmi. Terlalu rasmi tuan-tuan. Kita doa biasa je, ya Allah aku lapar, ya Allah bagilah aku makan. Saya bawa staf saya naik kereta. Ya Allah aku nak parking, tempat parking, ya Allah. Staf saya kata, alah ustaz, itu pun nak minta. Habis saya pun marah. Saya sebut akhirnya ada tempat parking tu. Baru dia tahu, betul juga. Nak cari tempat parking kereta pun tuan-tuan minta kepada Allah. Apalagi kalau kita ada hajat yang besar. Kita minta setiap hari tuan-tuan. Jangan dalam bahasa yang cukup mudah. Ya Allah, aku lapar, ya Allah, bagilah aku makan, ya Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi makan. Saya biasa buat ni tuan-tuan, bukan sombong, tidak. Ya Allah aku nak duit, ya Allah. Biasalah tuan-tuan, SBPA ni sign dah, duit tak dapat lagi. Dia suruh sign, saya pun sign. Apa benda sign saya pun tak tahu. Tak tahu. Ni dia punya perjanjian dia datang kemudian.
Betul tak tuan-tuan? Kita nak sain sesuatu ni mesti tahu kan. Ini sain aja dulu ustaz. Dia punya peraturan dia, syarat dia datang kemudian. Mampus kita. Apa nak buat? Kan? Awak makan gaji sain aja lah. Ya, saya doa begitu tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi duit dengan sumber min haitsu la yahtasib. Sumber yang kita tak sangka-sangka. Kan? Sesak dah ni. Ada pula orang hantar duit hutang yang dia hutang dengan saya dah bertahun. Ya Allah. Tak tuan-tuan. Yakin kita minta. Insya-Allah Allah Taala beri. Insya-Allah. Kalau tak dunia akhirat. Itu yang besarnya doa tu. Jadi kalau kita doa ni jangan tidak bersungguh. Hatta walaupun lepas solat ni antara waktu doanya makbul. Waktu hujan lebat, jangan marah, kita doa. Duduk dalam kereta, hujan lebat, doa kita dalam kereta. Ya. Bukannya bid'ah. Ini bila nak doa sikit ni bid'ah, Nabi tak pernah buat. Saya baru ni tuan-tuan, beberapa minggu lepas saya bertugas outstation ke Dubai dengan Abu Dhabi. Ya. Masjid saya, hotel saya tinggal tu sebelah, betul-betul sebelah dia tu masjid. Sempatlah subuh kat situ 2 hari, 2 kali tuan-tuan. Yang pelik je, bila solat ni tuan-tuan dia kunut. Pelik ni, dia baca kunut walaupun dia tak baca bismillah. Maknanya dia bukan mazhab Syafi'i. Terus alhamdulillah cara kuat. Lepas tu dia baca kunut. Lepas baca kunut, habis solat duduk diam. Kenapa orang ni semua diam? Tak bangun ni, semua dalam saf. Rupanya dia orang wirid. Dekat kiri kanan tu tulis apa yang patut dibaca lepas solat. Wirid yang kita baca tu ditulis besar. Jadi semua orang baca. Bagus ni. Ya. Lepas habis wirid, imam tu baca doa. Perlahan. Tak kuat. Hanya sekadar didengar oleh jemaah. Yang lain amin, amin, amin. Lepas tu habis baca doa, dia bangun, salam-salam tuan-tuan. Macam kat Malaysia pula. Macam kat Malaysia tuan-tuan, salam-salam. Nampak? Habis yang kita kat negeri kita ni bid'ah, sesat. Dia orang buat tuan-tuan. Dia orang buat. Jadi apa yang kita takut nak buat? Sedangkan waktu tu lepas solat, waktu yang mustajab, kata Nabi, selama mana kamu duduk di tempat solat kamu, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama mana kita duduk dekat tempat solat, tak beralih. Kalau boleh duduk dekat tempat solat kita tu sampai habis, kalau boleh, tidak menyusahkan orang lain. Itu doa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada manusia. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita redha. Dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita duduk atas muka bumi dengan menanggung segala kesusahan dan kepayahan. Dan kamu akan dikembalikan ke dalam tanah. Wahai saudaraku, maka berpisahlah kamu daripada segala yang kamu senangi di atas dunia ini. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada saudara. Maka ingatlah wahai saudara, apabila datang, itu talqin tuan-tuan. Baru buat talqin tadi. Kan? Itu talqin tuan-tuan. Maknanya kalau orang ni dengar talqin betul-betul, itulah dia takdirnya manusia, bahawa dekat dunia ni menanggung segala kepayahan dan kesusahan. Adam itu ditanggung segala macam kesusahan dan kepayahan, begitu juga dengan anak cucu Adam. Dan akhirnya dia akan kembali ke syurga. Selalu saya sebut tuan-tuan, yang nak kembali ke syurga tu apa? Tempat asal manusia. Tempat asal manusia. Kan? Adam tu asalnya duduk di syurga. Hanya kerana kesalahannya itu dia dicampakkan ke dunia ini, menanggung segala macam kesusahan dan kepayahan, dan akhirnya dia akan kembali balik ke syurga. Kampung asal. Jadi manusia ni nak kembali ke syurga tu kampung halaman dia. Jangan dia tersesat sampai ke neraka. Kan? Macam orang kenduri kahwin, dapat surat jemputan tu, simpan elok-elok, besok nak pergi tengok peta. Ni Syah Alam ni senang aja. Dalam kepala ustaz, eloklah kau. Last kali tak jumpa, kedai mamak lah jawabnya. Tu kalau jumpa kedai mamak, kalau tidak dekat highway, kat highway je lah. Kan ada tu yang datang dah pukul 5, nak buat macam mana ustaz?
baulu dengan air sirap kosong aja lah. Kan? Dah bagi peta tu. Samalah manusia atas duduk dunia ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi dah, apa dia? Panduan. Gunakan panduan itu dengan sebaik mungkin. Yang itulah risalah datangnya para nabi, nak membetulkan semua kesilapan manusia itu. Sentiasa turun nabi dan rasul, dan akhirnya turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Kita rasa tak yang bahawa bila datang nabi itu datang bawa rahmat? Kadang orang tak rasa. Bila datangnya rahmat ni, maksudnya rahmat ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia masuk syurga dengan dua sebab, tuan-tuan. Pertama, dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan ya, bukan amal ibadah kita yang buat tu menyebabkan kita masuk syurga. Silap. Buatlah kita ibadah macam mana, yang kita mintalah redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana sebab kita ibadah kita, bukan. Ni nak betulkan kesilapan kita. Yang kedua, kerana syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua sebab yang menyebabkan manusia masuk syurga. Jadi kalau kita tak dapat satu, barangkali kita dapat satu lagi. Kalau dapat dua-dua lagi bagus. Kasih sayang Allah, dan memang Nabi, betul kita berjumpa dengan Nabi di Haud, Telaga Kautsar. Nabi berikan air. Anaknya Fatimah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kat mana nanti di hari kiamat aku nak berjumpa dengan kamu, dengan ayah? Kat mana saya nak berjumpa dengan ayah nanti? Jumpa aku di Telaga Haud, aku memberikan minum kepada umatku. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat ini, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah Taala kita masuk syurga tu dulu. Jadi bukan amal ibadah kita, tuan-tuan, yang kita bangun tengah malam tu kita nak minta redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ta'abbud kita ni hamba, iaitulah dia perlakuan hamba. Perlakuan hamba tu dia, yang mengabdikan diri kepada Allah, nama pun ibadah. Asal daripada perkataan abdun, hamba, ya, menghambakan. Ibadah tu menghambakan diri kepada Allah. Itu dia. Dan itulah dia risalah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Adam ini. Ya, Adam dilantik menjadi khalifah atas muka bumi. Jadi apa, tuan-tuan? Jadi yang namanya ibadah ini bukan semata-mata ibadah khusus. Ada juga ibadah yang bersifat tidak khusus, bahawa mencari rezekinya manusia itu adalah ibadah kepadanya. Manusia cari rezeki itu ibadah. Jangan susah, jangan sedih kalau kita terpaksa bekerja, kerana Nabi pun bekerja, kan? Nabi Adam buat apa? Nabi Daud tukang besi, kan? Ada yang jadi tukang kayu. Nabi Musa tukang kayu, tapi pernah mengembala kambing. Ya, Nabi berniaga, ya, gembala kambing asalnya. Semua bekerja. Jadi jangan kita susah, sedih kerana kita bekerja, tuan-tuan. Bekerja itulah ibadah. Sebab tu Nabi kata, ada ibadah yang tidak tertunai dengan, ada dosa yang tidak terampun dengan salat, ada dosa yang tidak terampun dengan puasa, ada dosa yang tidak terampun dengan zakat, ada dosa yang tidak terampun dengan haji, tapi terampun dengan mencari rezeki yang halal. Yang kita jadi malas ni kenapa? Ni sifat nak menyatakan bahawa orang Islam ni bukan